Saudara penonton sekalian, tiada jaminan Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15. Siapa yang berani jamin? Aku rasa beliau itu penipu. Tiada jaminan dalam politik bahawa poster boy yang dijanjikan bakal menjadi Perdana Menteri. Kerana apa-apa boleh berlaku, ditambah lagi dalam keadaan-keadaan dan pemboleh ubah pemangkin yang ada dalam politik Malaysia sekarang, terutamanya dalam Barisan Nasional dan UMNO, tiada jaminan langsung Ismail Sabri Yaakob bakal menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15. Itu juga telah disokong oleh seorang penganalisis politik yang lain. Beliau mengatakan Ismail Sabri Yaakob poster boy PRU 15, tapi boleh jadi Zahid jadi Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang dalam laporan di Agenda Daily. Saudara penonton sekalian, ungkapan beberapa kali Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai poster boy Barisan Nasional bagi menghadapi PRU 15 bukan jaminan beliau kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia selepas gabungan itu menang. Memetik Berita Harian, Pensarakanan Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali, beliau berkata tiada inisiatif jelas dilihat dalam menjadikan ahli parlimen BERA itu sebagai bakal Perdana Menteri. Persoalannya, adakah Zahid akan menepati janji? Ini bukan jaminan yang wajib dilaksanakan sebab antara Zahid dan Ismail Sabri tidak ada usaha atau inisiatif ketara dibuat supaya Ismail Sabri dilihat sebagai bakal Perdana Menteri selepas PRU 15. Sebelum aku teruskan laporan ini dan ulasan ini, Anda mungkin masih ingat, kita ambil contoh paling mudah dalam PRN Johor. Dalam PRN Johor, amat jelas berkali-kali bahkan dalam sepanjang PRN tersebut, poster boy yang dijanjikan menjadi Menteri Besar ialah Hasni. Walau bagaimanapun, selepas PRN Johor dan BN memenangi Dewan Undangan Negeri Johor tersebut, yang diangkat menjadi Menteri Besar bukan Hasni, bahkan ada 3 nama menjadi calon dengan pelbagai spekulasi dan alasan-alasan yang diberikan, antaranya adalah perlu memberikan 3 orang calon. Jadi adakah itu tidak akan berulang? Tiada jaminan. Adakah itu berulang? Aku pasti mungkin akan berulang. Cuma kita pasti benar atau tidak. Sebagai contoh, apa salahnya Zahid serahkan jawatan pengerusi Barisan Nasional kepada Ismail Sabri kerana beliau adalah Perdana Menteri ketika ini. Selepas itu, bincangkan pelan peralihan kuasa Ismail Sabri sebagai Presiden UMNO pada pemilihan parti akan datang. Katanya dipetik sebagai berkata hari ini. Buktinya yang menunjukkan Ismail Sabri Yaakob besar kemungkinan tidak akan dipilih sebagai Perdana Menteri semula ialah kalau benar Zahid mau berikan kuasa sepenuhnya kepada Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri akan datang, beliau sudah pasti memberikan jawatan pengerusi Barisan Nasional kepada Ismail Sabri kerana pada waktu ini Perdana Menteri adalah Ismail Sabri Yaakob. Selain daripada itu, tidak ada pelan peralihan kuasa Ismail Sabri Yaakob sebagai Presiden UMNO. Kerana kita tahu pemilihan parti UMNO akan berlaku tidak lama lagi, 6 bulan selepas PRU. Maknanya, sebagai lebih menjamin kestabilan UMNO, perlu diadakan peralihan kuasa tersebut supaya UMNO lebih kukuh dan lebih kuat. Semalam, Zahid yang juga pengerusi BN mengesahkan
Ismail Sabri kekal sebagai poster boy calon Perdana Menteri Barisan Nasional pada PRU 15 yang dijangka diadakan tidak lama lagi. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu menegaskan Ismail Sabri akan dipilih sebagai Perdana Menteri jika parti itu memenangi PRU 15. Mazlan berkata, jaminan Ismail Sabri sebagai bakal Perdana Menteri penting kerana beliau perlu diberi peranan yang bukan sekadar memimpin gabungan Barisan Nasional tetapi juga dalam urusan berkaitan pilihan raya. Katakanlah Barisan Nasional menang besar pada PRU 15. Sebagai Presiden UMNO dan Ketua Parti Majoriti, Zahid sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Justru, buat apa lantik seorang naib presiden sebagai Perdana Menteri? Itu logik yang jelas katanya. Jadi, seperti apa yang berlaku di Johor, akhirnya bekas Menteri Besar tak dilantik semula dan orang lain yang dijangka tak dijangka pula dilantik sebagai Menteri Besar. Saya fikir Ismail Sabri pun memahami situasinya sekarang, kata beliau lagi. Sementara itu, penganalisis politik dari Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, beliau berkata, walaupun Ismail Sabri diangkat sebagai poster boy BN, kuasa menentukan pelantikan Perdana Menteri adalah yang di Pertuan Agong. Jelasnya, ia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, sama seperti isu pelantikan Menteri Besar selepas PRN Johor baru-baru ini. Parti boleh mencadangkan, tetapi terpulang kepada kebijaksanaan yang di Pertuan Agung menentukannya. Jika untuk masa untuk masa sekarang, memang kita tak hairan poster boy adalah Ismail Sabri. Tidak salah parti mencalonkan siapa sesuai dengan prinsip berparti, prinsip berpolitik dan sebagainya. Tetapi akhirnya ada ruang dalam perlembagaan negara yang perlu dipatuhi, yaitu budi bicara yang di Pertuan Agong, katanya lagi. Saudara penonton sekalian, sekali lagi aku bacakan tajuk ulasan ditulis dan telah diulas oleh pakar-pakar politik yang ada di Malaysia. Ismail Sabri, poster boy, boleh jadi Zahid jadi Perdana Menteri jika BN menang, kata laporan ini. Sebelum kita berpisah, saya tinggalkan Anda dengan satu perkara. Aku berharap Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri kerana beliau adalah Perdana Menteri yang bersih, tidak terlibat dengan apa-apa kes pertuduhan, dan beliau juga telah memimpin Malaysia sebagai pemimpin yang dapat menyatukan kerajaan dengan pembangkang. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.